Pada malam ini saya ingin membawakan satu naratif yang jarang diangkat ke permukaan untuk kita ambilkan perhatian serius, iaitu marilah kita menjaga atau menghijaukan kembali tanah air kita ini. Tuan-tuan sekalian, hutan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini, dengan hutan itulah Allah telah melimpahkan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Alhamdulillah, Allah kurniakan kita gunung, hutan, sungai, bukit, flora dan fauna. Dalam dunia, kita duduk di tangga ke-12 dalam mega biodiversity dunia dengan memiliki pelbagai spesies flora dan fauna. Kita ada 15,000 spesies tumbuhan, 306 spesies mamalia, 242 spesies amfibia, termasuk juga orang yang cinta kepada tanah airnya ini. Tanggungjawabnya adalah dia mesti melestarikan alam dan lingkungan ini. Pada malam ni saya ingin mengajak tuan-tuan untuk menghayati satu prinsip. Kita kena melestarikan alam dan lingkungan. Kalau kita cinta tanah air kita ini, jagalah alam sekitar. Saya ingat tajuk alam sekitar ni jarang diangkat ke permukaan, jarang sekali disyarahkan di mimbar-mimbar ataupun di ruang-ruang ceramah. Jarang sekali. Seolah-olah ada satu pengasingan antara soal alam lingkungan dengan agama. Sedangkan kita di negara ini sedang mengalami kesan perubahan iklim ataupun climate change. Kesannya sekarang bencana alam, banjir dan lain-lain begitu merunsingkan kita. Saya ingat tuan-tuan, kalau kita di Taman Seri Muda ke di Puchong ke, hujan lain macam tu, susah hati dah masing-masing. Terus susah hati. Tuan-tuan sini tak apa, duduk atas bukit semua. Yang bawah-bawah tu, kat Sungai Kelang, semua susah hati saja. Dan semenanjung Malaysia dijangka akan mengalami kenaikan suhu antara 0.6 darjah hingga 0.9 darjah pada tahun 2030. Kita akan jadi lebih panas lagi, dan kenaikan suhu akan meningkat 1.2 darjah Celsius sampai 1.6 darjah Celsius pada tahun 2050. Sekiranya kita betul sayang kepada tanah air, ayo kita jaga alam. Ayo kita jaga lingkungan kita. Kita kena buat beberapa langkah mitigasi untuk menangani perubahan iklim ini. Antaranya, kita amalkan gaya hidup hijau. Kita amalkan pengurusan lestari sisa pepejal. Apa lagi? Salah satu je saya nak ajak tuan-tuan perempuan pada malam ini, selamatkanlah hutan. Selamatkanlah hutan dan juga tanah lembap kita. Saya kira benda ni kalau kita tak tekankan pada masyarakat, habis disodoknya bukit, esok tak ada benda tinggal tuan-tuan. Penghijauan ni satu amalan soleh. Kita menghijaukan bumi ini satu kebajikan kita. Apatah lagi negara kita yang tercinta ini, Allah kurniakan negara kita ni keindahan. Oh, negara kita indah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi luar negara, walau sedap macam mana pun luar negara itu, taubat ingat ke Malaysia lagi. Macam sekarang ni bulan 9, bulan 10, cuaca okey lah. Masuk Disember nanti bila dah sejuk, salji, bulan 1, bulan 2, masa tu kita rindu sangat negara kita. Cuaca kita sedap tuan-tuan, cuaca stabil je sepanjang tahun. Kos keluar pakai baju pun tak mahal sangat. Ni dah bulan 12, kalau luar negara nak jaket lagi itu ini. Punyalah sejuk, masuk tandas pun sejuk, pakai selipar tak larat. Masa tu kita rindunya ke negara sendiri. Suka duduk tempat sejuk, tapi sedap negara sendiri lagi lah. Tidur nak berstokin, masuk tandas nak berstokin, mandi sebulan sekali juga tak larat kita. Kita sayang negara kita. Dan Allah beri pula negara kita ni memang cantik. Allah kurniakan kepada kita dalam kawasan seluas 329,847 km persegi, termasuklah di dalam zon ekonomi eksklusif ZEE seluas 598,450 km persegi, termasuk perairan wilayah kita seluas 148,307 km persegi, tak masuk 878 pulau, 510 entiti geografi luar pesisir, batuan, terumbu, pematang, tompok, alo, semuanya cantik.
Allah kurniakan antara tercantik. Dan Allah kurniakan negara kita sumber hutan yang sangat luas. Litupan kawasan hutan di Malaysia 55.3%, yang meliputi kawasan seluas 18.27 hektar daripada seluruhan keluasan tanah negara kita. Hutan kita 43.6% ada di Semenanjung, 64.5% ada di Sabah, 62.3% ada di Sarawak. Hijau, ranau, subur, makmur, gemah ripah loh jinawi, toto titi tenteram ketorah harcuk. Begitu cantik sekali. Tapi apa jadi sekarang? Yang ini saya akan terangkan kemudian, kerana kita nak beri laluan dulu kepada azan isyak. Sempatlah Bilal membuat sedikit persediaan. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita membincangkan bersempena bicara kenegaraan sempena bulan kebangsaan, iaitu berkenaan Malaysia. Apa tanggungjawab kita? Pada malam ini saya ingin membawakan satu naratif yang jarang diangkat ke permukaan untuk kita ambilkan perhatian serius, iaitu marilah kita menjaga atau menghijaukan kembali tanah air kita ini. Tuan-tuan sekalian, hutan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini, dengan hutan itulah Allah telah melimpahkan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Alhamdulillah, Allah kurniakan kita gunung, hutan, sungai, bukit, flora dan fauna. Dalam dunia, kita duduk di tangga ke-12 dalam mega biodiversity dunia, dengan memiliki pelbagai spesies flora dan fauna. Kita ada 15,000 spesies tumbuhan, 306 spesies mamalia, 242 spesies amfibia, 567 spesies reptilia, 449 spesies ikan sungai, 500 spesies ikan laut, dan lebih 150,000 spesies invertebrata. Ini semua rezeki untuk mereka. Untuk manusia pun sama. Berdasarkan kajian oleh Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, purata pendapatan bulanan isi rumah bagi rakyat dan komuniti yang tinggal dalam, berdekatan atau bersempadan dengan kawasan hutan di semenanjung Malaysia adalah sekitar RM2,145, di mana dianggarkan 8% disumbangkan daripada aktiviti berkaitan dengan hutan. Maka tergamakkah kita apabila kita telah menarah habis-habisan demi untuk pelbagai sebablah yang tak naklah kita bincangkan, akhirnya kita telah tidak memberi rahmat kepada makhluk lain. Sedangkan dengan apa yang Allah kurniakan itu, kita bantu untuk meletakkan ekosistem semula jadi pada tempatnya. Berdasarkan senarai merah International Union for Conservation of Nature, IUCN, alhamdulillah Malaysia sekarang adalah rumah perlindungan kepada 1,141 spesies terancam tumbuhan dan juga haiwan. Sebab itu bagi kita orang Islam, tak terdetikkan di hati kita bahawa ini rahmat kita kepada makhluk-makhluk Allah yang kita tak nampak ini. Sebab itu dalam Islam, selain daripada makhluk yang namanya manusia dan juga jin yang menyembah Allah, kita tahu bahawa tumbuhan juga adalah sebahagian daripada alam yang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan secara ilmiah. Dalam Journal of Plant Molecular Biologists ada satu kajian daripada Profesor Dr. William Brown. Dia dalam kajian dia dalam jurnal dia jumpa satu suara halus pada tumbuh-tumbuhan ini. Dia kaji selama 3 tahun, dia rakam suara menggunakan oskiloskop. Dia dengar satu suara, dalam graf ada gambar suara tu adalah, tapi dia tak faham bahasa apa yang diucapkan oleh pokok. Rupanya pokok bercakap. Kebetulan dia membentangkan dapatannya itu di sebuah universiti. Ketika itu dia University of Carnegie kalau tak salahnya, dia bentangkan dapatan dia. Dia mengatakan bahawa saya telah jumpa ada satu suara dikeluarkan oleh tumbuhan, tapi gini saya tak pasti, tak jumpa apa lagi bahasa yang diucapkan oleh tumbuh-tumbuhan tersebut.
Tiba-tiba ada satu saintis Muslim, dia asal daripada India. Lantas dia pun memberikan pandangan, katanya, bagi kami orang Islam, kami dah lama diajar bahawa makhluk-makhluk ni semuanya bercakap. Apa percakapan mereka? Mereka bertasbih kepada Allah. Dalam surah Al-Isra ayat 44, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbih. Kan faham bacaan atau sebutan mereka itu. Jadi kata profesor daripada India ini, kita manusia sampai bila-bila pun takkan faham. Sebab itu adalah ucapan Allah, tumbuh-tumbuhan ini. Ini surah Al-Isra ayat 44. Lalu Profesor William Brown ini ketika dia mendengar kenyataan tersebut, dia mengatakan, saya telah kaji selama bertahun-tahun tapi saya tak faham. Dan saya begitu kagum kalau dalam Quran ada menceritakan hal ini. Lantas di atas seminar itu juga dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam. Sebab itu saya ingin mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian, mari kita budayakan Islam yang ramah lingkungan, ramah kepada alam ini. Kalau kita rujuk pada Quran, Allah murka kalau kita tak jaga alam ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau buat rosak di bumi ini setelah aku menyediakan padanya segala kebaikan bagi kamu. Surah Al-A'raf ayat 56. Kalau kita sayang tanah air kita, marilah kita jaga alam sekitar kita. Kita tidak mahu hutan kita mengalami kerosakan yang relatifnya sangat parah. Hari ini kelajuan deforestasi telah merosakkan ekosistem hutan tropika kita, yang akhirnya akan menatijahkan bencana alam yang datang tak mengira waktu. Sekarang ni tuan-tuan, bencana geologis, klimatologis ini, hakisan tanah, banjir kilat, kepanasan melampau, dah tak boleh nak agak lagi dah. Sekarang ni salah satu jabatan yang orang selalu tengok, dia punya perkembangan adalah Met Malaysia, Jabatan Meteorologi. Dulu orang tak peduli pun Met Malaysia ni. Sekarang ni berita orang nak tahu cuaca, nak tahu pergerakan angin, mana orang dah ambil tahu. Apa sebab? Kerana cuaca kita sekarang dah unsangkerable, tak boleh disangka-sangka. Hujan, kejap panas. Tahun lepas kita kena banjir, Selangor kena, Pahang kena. Yang pakar-pakar menggelarkannya sebagai the silent tsunami. Kenapa silent tsunami? Tak boleh jangka. Kita di Malaysia ni bukan tak ada agensi yang mengkaji disaster. Banyak tuan-tuan. Ada agensi pengurusan bencana negara, orang panggil NADMA. Dia memang tiap-tiap tahun sejak Oktober dia dah rancang. Dia akan kaji berapa itu, banyak kemah NADMA yang sediakan. Dia dah tahu, dia dah buat unjuran. Start Oktober dia dah ada jawatankuasa, peringkat daerah, peringkat negeri, okey kita standby untuk nak banjir. Tapi serangan banjir tahun lepas berlaku begitu pantas dan mengejut. Hanya 20 minit saja air dah parah lutut. Di luar daripada kebiasaan. Saya ramai saudara mara duduk di pucung apa semua, naik air dalam rumah. Kali terakhir situasi begitu mereka pernah kena 25 tahun yang dulu. Dan semua heran kenapa dia berlaku. Di tempat saya di Pahang, di kampung saya di Maran, saya masih ingat lagi, kita kena tahun lepas 17 dan 18 Disember. Kami Pantai Timur ni banjir kami biasa, tak ada masalah pun. Tapi kebelakangan ni dia dah jadi lain daripada kebiasaan. Masih saya ingat hari tu Jumaat dan Sabtu hujan berturut-turut 2 hari. Jumaat, Sabtu. Tengah malam siren banjir bunyi. Bagi kami di Pantai Timur, kami ada siren station, siren amaran banjir di bawah Malaysia National Flood Forecasting and Warning Program, Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara, PRAP, di bawah JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran. Lepas kita banjir teruk 2014, JPS dia buat siren ini tiap-tiap tempat yang strategik. Kampung saya ada siren itu. Pukul 12 dia bunyi. Orang kampung standby lah. Maknanya dokumen penting kami letak tempat tinggi. Dah biasa tilam-tilam letak tempat tinggi, benda-benda yang tak daya nak kena kemas. Pukul 1 pagi bunyi lagi. Ini dah lain macam. Lepas tu senyap, tak ada dah bunyi. Ingatkan banjir surut dah. Tiang siren tu pun tenggelam juga rupanya. Bayang punya teruk. Takkanlah dia tak tahu berapa ketinggian air. Tapi dah kita tak boleh jangka dah sekarang bencana. Tiang tu boleh tenggelam.
Lepas subuh air mengamuk. Walhasil 9 daerah dilanda banjir. Hanya Cameron dengan Rompin je tak banjir masa itu. Dan bukan tak ada kematian, 14 kematian. 49 masjid, 33 surau terjejah teruk. Terima kasihlah Jabatan Agama Wilayah, Jabatan Agama Selangor, Majlis Agama Selangor, Majlis Agama Wilayah yang datang bantu. Mentakap Temeloh ketika itu berubah jadi water park, taman tema air, coklat semua. Datang dari mana? Datang dari mana? Macam masjid tuan-tuan ni tinggi, tak ada masalah. Ini memang boleh jadi pusat untuk penempatan tentara banjir. Gaya esok kalau tak kena gaya, doa lah tak banjir. Tapi kalau banjir sini lah gayanya tempatnya. Kenapa jadi begitu? Why? Maka inilah padahnya bila kita tak jaga bumi ni dengan amanah. Sebab itu Voltaire pernah sebut, man argue, nature acts. You tak jaga, maka tunggulah risikonya. Padahal agama kita mengajar, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Allah yang menjadikan kamu daripada bumi dan kamu hendaklah memakmurkan bumi. Fastaghfiruh, minta ampunlah kamu kepada Allah. Thumma tubu ilaih, dan bertaubatlah kepadanya. Surah Hud ayat 61. Ulama tafsir bincang, kenapa ayat ini Allah Ta'ala kaitkan makmurkan bumi dan bertaubatlah. Seolah-olah Tuhan memberi isyarat merosakkan bumi adalah kesalahan. Kena minta ampun kepada Allah, bertaubatlah kembali kepada Allah, kerana kita telah menyebabkan kerosakan kepada tanah air kita. Maka kalau kita cinta tanah air kita ni tuan-tuan, marilah kita jaga alam sekitar. Solusinya bagaimana? Kalau apa yang boleh saya cadangkan malam ini diri saya dan tuan-tuan, mari kita buat semulalah reforestation, menanam kembali pokok-pokok lah, sebagai langkah yang paling tepat dan yang paling mudah nak dibuat. Alhamdulillah, sebenarnya tak ramai orang tahu, di Malaysia kita melaksanakan program penghijauan Malaysia melalui kempen 100 juta pokok menjelang tahun 2025. Dan sehingga kini kempen yang bertemakan penghijauan Malaysia, pokok kita, kehidupan kita, ataupun Greening Malaysia, Our Trees, Our Life, telah berjaya merekodkan penanaman lebih daripada 5.8 juta pokok yang merangkumi lebih daripada 515 spesies di seluruh negara. Tapi sayang, kempen yang mulia ini jarang diangkat ke permukaan sebab ianya tidak dilukis dengan wajah Islam. Ustaz tidak membicarakan hal ini, ulama tidak bercakap soal ini. Dek kerana kurang kefahaman akan kepentingan tanam semula ini, maka spirit profetik dan juga cita-cita etik Al-Quran untuk menciptakan satu sistem atau tatanan kehidupan yang ramah lingkungan dan demokratis terhadap alam itu hampir tidak wujud. Menyebabkan masyarakat tidak dididik bahawa kita ini kena jaga alam sekitar kita. Dan yang lebih mengherankan, sebahagian besar ulama juga tidak menjadikan masalah ekologi sebagai sebahagian daripada maqasid syariah ataupun tujuan disyariatkan Islam. Tuan-tuan kalau tengok maqasid daruriyah yang menggariskan kewujudan 5 objektif syariah. Pertama, hifzuddin, memelihara agama, the preservation of faith. Yang kedua, hifzun nafs, memelihara jiwa atau preservation of life. Yang ketiga, hifzul akal, memelihara akal, preservation of mind. Yang keempat, hifzun nasal, pemeliharaan keturunan atau the preservation of lineage. Yang kelima, hifzul mal, pemeliharaan harta atau preservation of wealth. Tuan-tuan ada tengok di situ pemeliharaan alam sekitar? Tidak ada. Terlepas pandang selama bertahun-tahun. Mojolah Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia masukkan pemeliharaan lingkungan ataupun hifzul alam sebagai sebahagian daripada maqasid syariah. Tapi itu pun tidak popular, bahkan dianggap sebagai kontraproduktif. Mungkin tuan-tuan malam ni baru mendengar, oh ada hifzul alam ya, tak pernah dengar, tak diangkat pun. Tidak popular pun.
Apatah lagi kalau kita rujuk kitab-kitab fiqh yang dulu, masjid adalah antara premis yang dilarang tanam pokok. Itu dalam kitab fiqh. Pening kita sekejap, sudahlah. Dalam kitab Mughni misalnya, ini kita bukan menghina ulama dulu, tidak. Saya ingat dulu tak ada keperluan, tapi sekarang dah berbeza. Dalam kitab Mughni disebutkan antara sebab masjid tak dibenarkan tanam pokok, wali'anna syajaratu tu'zil masjid wa tamna'ul musallina min salati fi mawdi'iha wa yaskutu waraqaha fil masjid wa thamariha wa tasqutu 'alaiha al-'asafir wa at-tayr fatabulu fil masjid. Ulama dulu berhujah, pokok kalau tanam di masjid akan mengganggu masjid. Dia akan menghalang orang untuk solat di tempat yang sepatutnya boleh solat. Di samping itu, daun-daun daripada pokok dan buah-buahannya akan jatuh di kawasan masjid. Demikian juga burung-burung yang berterbangan di pokok itu akan mengotori masjid dengan najis-najis mereka. Ini boleh rujuk kitab Mughni jilid kelima muka surat 370. Kebanyakan isunya adalah tajziru maudhi'is solah. Masalah pokok boleh mempersempitkan tempat solat. Kita tak kata mereka salah, tapi begitulah yang kita hadapi selama ini. Isu penanaman semula, isu penghijauan tidak popular di kalangan orang Islam. Bahkan saya ingat tuan-tuan pun ada yang baru, ustaz ni cerita apa pula malam ni, aku ingat cerita agama, cerita pokok pula dah. Kita pun baru benda ini, tak diangkat di masjid dan juga di surau. Tapi tidaklah semua ulama begitu. Ada juga ulama yang menganggap juga penting menanam pokok di kawasan masjid ini. Sebagai contoh disebutkan, apabila pokok itu ayyakuna fihi manfaatun lil masjid bi an kanat ardun nazzatun la tastaqiru asatinuha fayaghrisu fihi syajar liyakullu nazza. Pokok kalau bermanfaat untuk masjid dibenarkan. Contoh, apabila masjid itu tanahnya tidak stabil hingga menyebabkan foundation masjid itu rapuh atau berbahaya, maka ditanamkanlah pokok untuk mengurangi kadar ketidakstabilan tanah. Itu ada pengecualian diberikan. Begitu juga jika kawasan nak buat masjid tu memang ada pokok, kemudian kita bangunkan masjid di kawasan yang memang ada pokok, dibolehkan. Kata Ibn Qudamah, fa amma in kana nakhlati fi ardi faja'alaha sahibiha masjida wa nakhlata fiha fala ba'sa. Kalau pokok kurma ada atas bidang tanah, kemudian pemiliknya bangunkan masjid, maka pokok itu tetap ada di situ, maka no problem, kata Ibn Qudamah. Sebab itulah isu menjaga kelestarian alam ini sebagai simbol kita cinta kepada tanah air ini agak kurang popular. Kalau tanya saya kenapa? Kerana kurang diangkat oleh agamawan. Bukan tak ada, ada. Kalau di Nusantara ini antara tokoh yang memperjuangkan alam lingkungan, Kiai Tontowi Jauhari Musaddad daripada Garut di Jawa Barat. Dia memang sampai peringkat menghasilkan fatwa tentang menjaga alam sekitar. Keluar fatwa. Negara kita tak ada lagi sampai peringkat fatwa. Dia sampai peringkat mewajibkan memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. Kata dia haram hukumnya bagi siapa yang melakukan kegiatan yang merosakkan alam dan lingkungan. Dan dia juga mengatakan bahawa penanaman pokok untuk penghijauan, pelestarian lingkungan dan pencegahan banjir adalah salah satu sedekah jariah yang akan mendapat limpahan pahala dan keampunan daripada Allah. Dan kepada orang yang berdosa merosakkan alam sekitar, dikendaki bertaubat. Dan mereka tidak perlu duduk di masjid atau pergi ke Mekah untuk bertaubat. Cukuplah mereka dengan menanam pokok-pokok sebagai membalas balik kesalahan yang mereka lakukan. Sebab itu di luar negara, kalau di Turki misalnya, di Turki ada satu buku, A History of Philanthropic Foundation, The Islamic World from the 7th Century to the Present. Ada satu orang Profesor Murad nama dia. Dia buat satu kajian tentang bagaimana penanaman pokok dijadikan sebahagian daripada sistem wakaf di negara di Turki. Di Turki, segala yang ada adalah wakaf. Kita pergi ke Istanbul ke di mana-mana, semua yang ada itu adalah wakaf. Sebab dia punya kerajaan dia tidak Islamik 100%, jadi semua benda ditopang oleh wakaf.
Jadi dengan duit wakaf, apa mereka buat? Pertama, pemuda-pemudi yang nak kahwin disponsor pakai duit wakaf. Dan itu masih belum kedengaran di tempat kita. Yang kedua, mereka bayar allowance pada anak-anak yang jaga mak ayah sakit dengan duit wakaf. Ada allowance khas supaya anak-anak tu bolehlah ambil cuti bekerja ke, jaga mak bapak dia yang sedang bedridden ke apa, dapat allowance khas. Yang ketiga, mereka gunakan duit wakaf untuk memberi makan kepada migratory birds. Tiap-tiap tahun ada burung hijrah yang akan singgah di Turki, di Istanbul, di mana-mana. Tak payah guna perolehan peruntukan kerajaan, pakai duit wakaf saja, dapat pahala. Macam kita pun, Malaysia banyak burung-burung hijrah yang singgah. Di Kuala Gula, di Bagan Serai, ada sanctuary burung Kerajaan Negeri Perak buat. Kos agak tinggi. Di Fraser Hill pun ada sanctuary burung. Di Wetland Cyberjaya, Putrajaya pun ada sanctuary burung. Di Tanjung Piai pun ada sanctuary burung. Kalau dapat digunakan wakaf itu, tak ada masalah. Di Turki itu yang mereka buat. Itu juga dengan duit wakaf, dia bantu untuk orang yang diisytiharkan muflis, untuk dia bina hidup, dibantu dengan duit wakaf. Dengan duit wakaf juga mereka bantu membekalkan kasut sekolah untuk pelajar miskin, supaya mereka boleh pergi ke sekolah. Dan dengan duit wakaf juga mereka gunakan peruntukan itu untuk menanam pokok. Maka segala pokok yang cantik-cantik, termasuklah bunga tulip, apa yang tuan-tuan suka pergi bulan 4 itu, adalah hasil daripada duit wakaf. Apa sebab? Kerana Nabi SAW menyebutkan bahawa pokok yang ditanam kalau memberi manfaat kepada orang, kita akan dapat pencen kubur jariah. Contoh di masjid kita ni, masjid baru, katalah tanam pokok. Tuan-tuan tanam pokok yang bermanfaat lah. Antaranya pokok buah. Pokok bunga lawa tapi orang tak makan. Pula pokok bunga dia lawa tapi tak boleh makan. Katalah tuan-tuan nak tanam pokok buah. Buah apa sesuai tanam di masjid? Buah masjid ni sesuai tanam pokok kurma. Kalau tanam musang king, berkemah dia tuan-tuan situ. Kalau musim-musim ni dia memang dia tidur depan masjid. Biasa tanam kurma lah. Sebab kurma ni budak segan sikit nak curi. Sebab dia rasa macam pokok Islam. Dia macam segan. Tapi nak tanam pokok kurma ni ada pula syarat-syarat dia, letih sikit tuan-tuan. Masjid saya tanam, bukan saya lah, orang sebelum saya tanam pokok kurma. 6 tahun tanam baru berbuah. Dia degil sikit. Rupanya bila kita cek dengan pakar-pakar, bukan pokok tu degil, kami salah teknik. Rupanya pokok kurma ni dia bagus lah. Dia kalau tanam dia kena sepasang jantan betina. Dia kena duduk sebelah menyebelah. Dia memang tak ada homoseksual punya, jantan-jantan tak nak. Dia nak jantan betina. Kami silap jantan dengan jantan. Punyalah tak kita mana kenal jantan betina. Letak dua-dua, rupa dua-dua tu jantan. Hak betina tu letak pagar belah sana. Jadi 6 tahun mengambil masa debunga tiup di angin tu supaya dapat beranak ke betina itu. Makan masa juga rupanya. Nanti kalau tuan-tuan nak tanam pokok kurma, cari ahli dia lah. Ada teknik saya pun tak kerti juga. Sebab itu kalau kita tengok hadis-hadis tentang penghijauan ini, tuntunan Rasulullah SAW untuk orang yang menanam pokok memang dijanjikan pahala sama pahala orang yang bersedekah. Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Siapa-siapa tanam pokok yang mana pokok itu dimanfaatkan oleh burung, oleh manusia, oleh binatang ternak, maka bagi orang itu pahala sedekah yang berterusan. Hadis riwayat An-Nasai. Nabi sangat suka kepada tanam-tanaman pokok-pokok yang menghijau. Dan kerana Nabi ni antara pantang dia adalah tanah terbiar. Dia paling tak suka tengok ada tanah yang tidak dikerjakan. Ada satu riwayat daripada Jabir, Nabi pernah sebut, man kanat lahu ardun falyazra'ha fa in lam yazra'ha falyuzri'a akhahu. Kata Nabi, siapa yang ada sebidang tanah, maka hendaklah dia menanam tanah itu. Kalau dia malas, tak sanggup nak menanamnya, maka hendaklah diberi kepada saudaranya yang nak menanam pokok di tempat itu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itulah hadis yang lain, kata Anas bin Malik, Nabi pernah sebut, in qamatis sa'atu bi ahadikum fasilatun fa ini, kata Nabi, kalau dia sempat tanamlah dulu pokok itu. Artinya mesti mau tanam walaupun dah nak kiamat. Mana dapat hasil nak kiamat dah, tapi usahakanlah menanam.
Hadis riwayat Imam Ahmad. Ada satu riwayat lain, ada seorang tabi'in nama Umarah bin Khuzaimah. Dia cerita zaman atuk dia dulu. Atuk dia dulu pernahlah Umar Al-Khattab bercakap dengan atuk dia. Sami'tu Umar bin Al-Khattab yaqulu li abi ma yamna'uka ay taghris ardak. Umar Al-Khattab datang rumah atuk dia, tengok tanah kosong banyak. Umar tanya, apa hal kamu tak tanam apa-apa di tanah kamu ini, kosong sangat ni? Faqal ana syaikhun kabirun amutu ghadan. Tuan, saya dah tua, nak mati esok lusa lah, nak tanam buat apa? Tak ada faedah. Maka kata Sayyidina Umar, a'zim alaika la taghrisanaha. Umar kata, engkau mesti menanam, engkau mesti menanam. Falaqad ra'aitu Umar bin Khattab yaghrisaha biyadihi ma'a abi. Lantas Umar kata, engkau tak larat, tak apalah, mai bagi aku buat. Umar sendiri yang tanamkan. Inilah Islam. Sangat pentingkan kepada pokok. Di negara kita tuan-tuan, tanah terbiar banyak. Jabatan Pertanian mengenal pasti seluas 119,273.38 hektar tanah terbiar yang melibatkan 69,734 lot di semenanjung Malaysia, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan. 119,273 hektar itu maknanya lebih besar daripada Pulau Pinang. Tanah terbiar saja. Sangat rugi tak usahakan tanah. Sebab itulah di zaman Nabi, siapa usahakan tanah, dia akan dianugerahkan tanah itu. Man ahya ardan maitatan fahiya lahu wa laysa li'irkin zalimin haqqun. Siapa yang mengerjakan tanah terbiar, maka tanah itu beri pada dia. Sebab itu dalam fiqh terkenal bab ihyalul mawat, membuka tanah yang mati dengan bercucuk tanam. Ayolah kita tanam pokok. Ini yang paling mudah untuk kita nak menjaga lingkungan alam kita. Ada macam-macam pokok kita boleh tanam di rumah kita, di masjid kita. Buatlah kempen masjid kita tanam 100 pokok ke, buatlah apa yang patut, tanamlah pokok. Pahala berterusan insya-Allah. Yaghrisu nakhlan, Nabi sebut, siapa yang tanam pokok dia akan dapat pahala sampai bila-bila. Negara kita ni insya-Allah Allah kurnia bumi kita kaya. Tuan-tuan tanam apa pun hidup, tak ada masalah. Tak jaga pun hidup juga. Jangan tanam pokok. Meja ceramah ni pun kalau tuan-tuan letak tengah parking tu, seminggu hujan panas tumbuh pokok meja. Punyalah berkat bumi kita. Cuma orang kita dia malas menanam, dia kerja nak menebang kerja. Pantam tu ada nak buat rumah lah apa, jangan begitu. Orang Arab tuan-tuan, saya duduk negara Arab. Dia tanya, "Anta Malaysia?" "Oh, Malaysia." "Masya-Allah, Malaysia." Dia kata, "Malaysia ni surga." Dia kata, "Surga?" Kata, "Kenapa surga pula?" "Ente punya negara tanam tongkat jadi pokok. Ana punya negara tanam pokok jadi tongkat, mampus itu pokok." Arab susah tanam pokok. Dia respect sangat. Negara kita hijau, itu yang dia suka sangat tu, hijau tu. UAE walaupun mereka hebat, ada Dubai ke Abu Dhabi bagai-bagai, tiap-tiap tahun mereka import 40 bilion US dollar sayur dan juga buah-buahan setahun. Dia tak mampu. Dia boleh buat yang canggih manggih macam-macam, tapi payah nak mendapat hijau ranau, tak dapat. Ini anugerah Allah. Sebab itu dalam prasasti Jawa, orang Jawa dulu dalam Keraton Mojopahit, dia puji kita luar biasa sekali. Kerajaan Majapahit masa tu zaman Patih Gajah Mada. Gajah Mada dia ada satu sumpah, dia panggil sumpah palapa. Sumpah palata. "Sira Gajah Mada pepatih amangku mitan ayun amukti palapa. Aku tak akan melepaskan puasa. Sira Gajah Mada lamun hus kalah Nusantara ingsun amukti palapa. Aku selagi tak jajah Nusantara ini, aku tak akan lepaskan puasa. Lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang tu masih sama nak ingsun amukti palapa. Aku kalau tak boleh jajah Gurun, Tanjung Pura, Pahang, disebutlah beberapa negara." Kenapa dia nak sangat? Dalam Kakawin Negara Kertagomo karya Empu Panca, dia ada sebutkan yang saya sebut di awal tadi, "Gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kotora harjo. Tukul kang sarwo tinuku, murah kang sarwo tukul kang sarwo tinandur, murah kang sarwo tinuku." Tak adalah negara yang paling. Kesuburan kita 15 meter. Ini Jabatan Pertanian cerita. Negara lain 5 meter je. Mana tuan-tuan campak hidup. Makan nasi lauk toge,
Habis makan tak habis, buang remah belakang dapur. Seminggu tumbuh pokok togi belakang. Punyalah mudah tumbuh. Mudah sangat. Tuan-tuan tahu orang putih dulu, kita marah-marah orang putih ada jasa juga. Apa jasa Mak Saleh kepada kita? Getah orang kelapa sawit. Getah bukan daripada Malaysia. Getah bukan daripada Melaka Negeri Sembilan Perak. Tidak, getah ni daripada Brazil. Inggeris dulu dia ambil getah, dia tanam di England. Tak elok. Dia bawa di Malaysia, dia tanam tahun 1887 di Kuala Kangsar. Hidup sampai sekarang. Kita berapa ramai yang membesar dengan duit getah? Mak bapak kita menoreh. Kita getah tu orang putih bawa pada Brazil, tak hidup tempat dia. Tanam tempat kita elok hidup. Orang kita pun menoreh getah, motong getah ni dah jadi profession. Kalau di Negeri Sembilan dulu, dia jalan kona-kona kan, ikut jalan belakang Lubuk Cina apa semua. JKR buat signboard. Itu double line semua, dilarang memotong. Marah orang kampung. Dah kalau tak boleh motong nak kau apa? Sebab bagi dia motong getah. Rubber taper dilarang motong. Marah dia. Tahu lah orang Negeri Sembilan kalau marah. Dia nak kau apa? Dilarang motong pula. Mangai kata dia. Sawit bukan daripada negara kita, sawit daripada Afrika Barat, antara Angola dengan Gambia. Orang putih tanam di England tak elok, bawa tempat kita hidup sampai sekarang. Sampai orang Gambia pun heran macam mana kita jaga kelapa sawit. Turun kapal terbang KLIA lalu Sepang, dia tengok pokok apa bersusun ni, kelapa sawit. Apa? Tanam pakai pembaris ke? Lurus. Kita kan ada sistem kan. Thailand, kita selalu puji Thailand, bumi dia tu. Dia tak boleh tanam kelapa sawit. Di Thailand tak hidup. 2.9% je kelapa sawit boleh hidup di Thailand. Negara kita, alhamdulillah. Dan sekarang ini kurma boleh hidup. Siapa nyangka? Orang Arab pun gagu kepala. Kurma. Dan kurma di tempat kita kalau jaga elok, boleh keluar hasil dalam tempoh 3 tahun saja. Berbanding dengan negara asal di Timur Tengah, ada sampai 5 sampai 7 tahun. Allah bagi rahmat. Sebab itu marilah saya mengajak di penghujung ini, ayo kita sama-sama menyokong kempen penanaman 100 juta pokok yang telah pun bermula sebenarnya sejak 1 Januari tahun 2021. Dia akan berlangsung sampai 31 Disember tahun 2025. Dan setakat ini saya dipahamkan kita masih memerlukan lagi 94,46,311 pokok untuk ditanam. Kalau kita dapat gerakkan masjid-masjid kita, satu masjid dapat tanam 200 pokok adalah jariah kita untuk generasi yang akan datang. Saya kira itulah tuan-tuan, kalau tanya apa tanggungjawab kita kepada tanah air kita, maulah kita jaga alam sekitar. Tanggungjawab yang lain tu suruh penceramah lain lah pula sambung ya. Saya kira sekadar itulah ya. Dah dekat ke 9 dah ada yang menggelitik nak ke Gawab Ganzar ni. Jadi kita setakat itulah saja sembang-sembang pada malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Tahniah seluruh karya yang telah mendapat masjid yang sebegini indah. Kita imarahkan masjid ini semampu mungkin insya-Allah. Kita tutup pertemuan ini dengan doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan selamat pada malam ini. Wallahu a'lam.